Kita akan bercakap berkenaan tentang kita kira detik sebelum kita menyaksikan pembentangan belanjawan 2023 ataupun bajet 2023, pra-bajet 2023 memastikan kelangsungan sekuriti makanan negara. Ini amat penting kerana fokus kita adalah sekuriti makanan dan juga penyediaan bekalan makanan yang mencukupi untuk kemampanan masyarakat. Seterusnya kita akan bersama dengan Dr. Zarinah Yusof, Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang isu kelangsungan sekuriti makanan. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ismail kerana menjemput saya sekali lagi untuk berkongsi pandangan di RTM. Selamat pagi Malaysia. Okey, terima kasih Doktor. Buat permulaan mungkin kita boleh kongsikan bercerita tentang ekonomi, bukan hanya ekonomi itu per se, tetapi juga tentang bagaimana faktor-faktor yang membantu membangunkan ekonomi dan terjejas disebabkan oleh sifat ekonomi itu. Dalam perihal ini, sekuriti makanan, apakah situasi sekuriti makanan pada ketika ini semakin memburuk disebabkan krisis cuaca dan juga krisis bekalan makanan di seluruh dunia, Doktor? Okey, kalau kita lihat kepada sekuriti makanan kita pada hari ini, keadaannya adalah masih terkawal, ya. Kita taklah perlu panik atau risau, ya. Dan kita dapati sekarang sekuriti makanan kita pada hari ini lebih kepada isu sekuriti makanan pada hari ini lebih kepada isu kenaikan harga, ya, iaitu ramai-ramai pengguna merasakan sekarang mereka membayar pada harga yang mahal, ya, untuk setengah barang. Ini kerana kita dapati, ya, bahawa pada keadaan sekarang kita memang menghadapi beberapa keadaan yang mempengaruhi, ya, bekalan makanan kita ini. Kalau kita lihat, ya, dekat sini, ya, peperangan di Ukraine dan Rusia telah menyebabkan pengurangan bekalan gandum, ya, dan juga menyebabkan iaitu pengurangan pengeluaran baja yang digunakan untuk tanaman, dan ini menyebabkan apabila barang-barang ini berkurangan disebabkan peperangan tadi, ini akan mempengaruhi tingkat harga. Jadi kita dapati di sini pengguna membayar pada harga yang sangat tinggi, ya. Dan kita juga dapati pada masa yang sama bukan sahaja kita menghadapi krisis makanan, tetapi kita baru saja ditamatkan sekatan perjalanan dan di mana ekonomi telah dapat beroperasi, ya, seperti sedia kala, dan di sini kita dapati berlakunya kenaikan permintaan yang saya katakan mendadak pun, ya, ya, sebab kalau kita tengok di sini, ya, penggunaan, kalau kita lihat, ya, pada tahun yang sama, maksud saya tahun lepas, ya, kalau kita lihat kepada statistik, ya, di mana kita lihat pada bulan Jun sahaja, kita dapati berlaku kenaikan penggunaan iaitu sebanyak 18% berbanding dengan penggunaan pada tahun tersebut di 21 sebanyak 5% saja. Jadi di sini berlakunya permintaan yang tinggi ke atas barang-barang makanan dan di sini. Dan kita dapati di sini sebab semasa tempoh sekatan pergerakan, ya, bukan saja di Malaysia tetapi hampir di kebanyakan negara, ya, di dunia juga melakukan pergerakan perjalanan, dan bila pergerakan perjalanan dilakukan bermakna operasi perniagaan pun ditutup, ya, kilang-kilang ditutup. Jadi pekerja dibuang pekerjaan, jadi tak ada pengeluaran makanan, ya. Bila ditamatkan MCO, di mana aktiviti perniagaan berjalan seperti biasa, dan di sini berlakunya kenaikan yang mendadak. Sebab itu kita dapati krisis makanan yang kita hadapi sekarang ini adalah dalam bentuk, ya, kekurangan bekalan makanan dan diikuti dengan kenaikan harga yang tinggi untuk barang makanan. Dan ini juga menyebabkan inflasi di Malaysia pada masa sekarang, tinggi,
dan trend kenaikan inflasi ini semakin meningkat daripada awal tahun ini iaitu Januari. Semakin pada awal Januari inflasi makin dalam kategori rendah iaitu di sekitar 2.2%, tetapi semakin naik tinggi sehinggalah pada bulan Julai iaitu 4.4%, iaitu ini orang ramai terasa iaitu mereka membayar pada harga yang sangat tinggi terutama barang makanan. Kita pun ada baru-baru ini krisis ayam, bekalan ayam yang tak ada kekurangan bekalan ayam, dan kemudian harga ayam yang naik dengan tingginya, dan ini menyebabkan orang ramai tertekan sebab mereka ini adalah semua barang-barang keperluan asas yang mereka gunakan dalam seharian. Itu yang saya boleh katakan di sini. Okey, Doktor, kalau disebutkan tadi berkenaan tentang banyak faktor-faktor yang mendorong dan juga kesan serta akibatnya. Jadi sudah pasti kita memerlukan satu intervensi daripada pihak pimpinan ataupun pihak kerajaan untuk menangani isu sekuriti bekalan makanan ini. Dan menjelang bajet 2023, kita juga mengharapkan agar adanya peruntukan-peruntukan dan juga pendanaan khusus kepada sektor-sektor yang boleh membangunkan industri pertanian dan juga boleh menghasilkan bekalan makanan yang lebih. Jadi apakah tumpuan pada kali ini untuk bajet 2023 seharusnya diberikan kepada sektor pertanian dan industri makanan? Kalau kita lihat kepada ekonomi kita sebenarnya mempunyai banyak sektor di sini iaitu sektor, selain pada sektor pertanian, kita ada juga sektor pembuatan, sektor perkhidmatan. Jadi di sini kalau kita lihat dalam sumbangan KDNK, sektor pertanian ni adalah rendah jadi walaupun begitu kita dapati di sini ini tidak bermakna sektor ini perlu dipinggirkan tidak, sebab sektor ini penting iaitu terutamanya ia berkaitan dengan keperluan barang makanan, menghasilkan keperluan barang makanan. Jadi untuk mengatasi isu krisis makanan dan juga memastikan bahawa kita lebih bersedia bila berlakunya krisis makanan, dan juga sebagai sebahagian daripada usaha sebab kita ada Pelan Dasar Sekuriti Makanan Negara iaitu yang kita rangkakan dalam tempoh 2021 hingga 2025. Jadi bajet yang akan datang ni dijangkakan akan memberikan lebih banyak insentif, bantuan dan juga sokongan untuk memajukan industri pertanian ini sebab dengan cara ini dengan bantuan seperti subsidi, grant yang diberikan kepada sektor pertanian ini untuk industri untuk memajukan tanaman-tanaman tertentu, ini dapat meningkatkan pengeluaran tanaman-tanaman ini, dan ini juga dapat membantu menstabilkan harga jualan makanan yang pada masa sekarang dan juga kita dapati bantuan-bantuan ini juga dapat mengatasi kenaikan harga di masa hadapan. Ini bantuan mungkin kalau kita lihatkan kepada pendanaan waktu jangka pendek. Apakah mungkin jangka panjang kita memerlukan pembangunan dari segi aspek penggunaan tanah secara sepenuhnya, penggunaan tanah yang komprehensif dan juga pembangunan automasi yang lebih berdaya saing supaya hasil itu bukan hanya dapat diterjemahkan dalam waktu pendek tetapi mungkin untuk 10 atau ke 15 tahun yang mendatang, Doktor? Betul tu apa yang kerajaan, kalau kita lihat bajet ni memang fokus utama ialah untuk jangka masa pendek. Sebab itu kita lihat setiap tahun kita akan ada bajet yang akan diumumkan oleh kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, walaupun tumpuan untuk jangka masa yang pendek, tapinya
ianya juga memberikan kesan di dalam jangka masa yang panjang ya. Setengah tu kita tak akan dapat kesan dengan serta-merta ya. Contohnya pembangunan R&D di dalam tanaman ya, untuk menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti, yang menghasilkan lebih banyak produktiviti hasil tanaman yang mempunyai ketahanan kepada iklim cuaca yang sekarang tak menentu, yang mempengaruhi produktiviti tanaman. Pembangunan R&D ini mengambil masa ya, tetapi kerajaan perlu memperuntukkan perbelanjaan untuk pembangunan R&D ini. Tapi kesannya bukan masa sekarang tetapi di masa hadapan. Dan juga bajet ini juga didapati, saya jangkakan akan cuba memperkukuhkan ya, ataupun menggalakkan sektor pertanian untuk mengguna lebih banyak teknologi, kerana ini dapat membantu menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti dan lebih banyak ya, untuk menghasilkan lebih banyak bekalan makanan di masa hadapan. Okay. Doktor, buat ketika ini kalau diikutkan kepada ada beberapa bekalan-bekalan makanan ataupun keperluan untuk menghasilkan bekalan makanan itu seperti dedak ayam dan sebagainya yang dicadangkan supaya dihasilkan di peringkat tempatan untuk kita mengurangkan kadar kebergantungan kepada import disebabkan oleh situasi global yang tidak menentu. Jadi apakah sudah tiba masanya untuk bukan saja bajet tetapi rancangan pada jangka panjang untuk kita memperlihatkan pembangunan pertanian itu dimulakan dalam negara supaya kita mengurangkan kebergantungan kepada import, Doktor? Sepatutnya perkara ini tidak berlaku sekarang. Dulu lagi kita dah mula usahakan untuk menghasilkan dedak makanan ya, sebab kita bukan sahaja sekarang maksud saya menternak ayam dah bertahun-tahun. Sebelum ini kita menternak ayam ya. Cuma sekarang baru kita merasakan keperluannya sebab harga ya, dedak ayam yang naik sangat tinggi ya, sebab kita tahu kita bergantung pada import dedak ayam ya, iaitu daripada Ukraine yang mana bila berlaku kekurangan bekalan, dedak ayam naik dengan tinggi. Okey. Jadi di sini memang ya kita perlu berusaha menghasilkan sendiri makanan untuk ternakan ini ya. Sebab itu kita perlukan membangunkan R&D di bidang pertanian ya. Saya rasa sebelum ni telah ada usaha untuk dibangunkan untuk menghasilkan makanan untuk ternakan ini ya, iaitu saya rasa dia dihasilkan daripada kelapa ya, hampas kelapa untuk kegunaan makanan binatang ya, boleh ya. Dan juga di sini mungkin jagung kita mungkin tak boleh nak mengusahakan tanaman ini secara meluas, tetapi kita dapati jagung adalah tanaman yang senang untuk dijaga dan diusahakan. Dan di sini saya tengok kita masih lagi banyak mempunyai tanah-tanah yang terbiar. Jadi di sini kerajaan kena mengenal pasti tanah-tanah ini dan memberikan cadangan kepada pihak tertentu untuk membangunkan tanah-tanah ini untuk menghasilkan produk yang boleh digunakan untuk tujuan kegunaan dalam negara, iaitu seperti menghasilkan tanaman untuk makanan binatang yang kita gunakan dalam penyediaan pemakanan kita, sama ada ayam ke, kambing ke, lembu ke.
Sebab kita pun ada isu telur sebelum ni ya. Betul. Telur pun naik harga yang banyak ya. Jadi ini semuanya adalah berkaitan ya dengan menghasilkan ternakan tadi ya. Jadi sebenarnya di sini ya kerajaan memang kena betul-betul mainkan peranan ya. Untuk memajukan sektor pertanian ni. Tetapi peranan dari segi memberikan sokongan, menyediakan keperluan, maklumat dan juga insentif-insentif yang menjayakannya ialah orang ramai yang terdiri pada pihak swasta ataupun komuniti setempat, masyarakat yang mana kita tahu kan baru-baru ini dalam tempoh MCO kita dapati iaitu terdapat banyak komuniti telah membangunkan kebun komuniti yang mana sangat berjaya kerana mereka dapat menghasilkan tanaman yang baik itu dengan bantuan pihak MARDI pihak MARDI datang ke lapangan memberikan tunjuk ajar dan juga memberikan bantuan seperti baja percuma. Ini semua daripada kerajaan, tetapi rakyat yang menjayakannya, yang mengusahakan tanaman ini. Jadi dalam bajet yang akan datang ini saya rasa saya jangkakan kerajaan akan meneruskan usaha-usaha pelibatan untuk membantu masyarakat setempat dan juga mengenal pasti sektor-sektor aktiviti pertanian yang mempunyai daya maju yang boleh diketengahkan, yang boleh menghasilkan pendapatan untuk negara di sini. Baik. Satu perkongsian yang baik. Terima kasih Doktor, dan itulah dapat kita menutup untuk kita bercakap tentang pra-bajet 2023 memastikan kelangsungan sekuriti makanan Malaysia. Kita harapkan agar adanya faedah-faedah dan juga peruntukan-peruntukan yang diberikan khususnya kepada industri makanan dan juga industri pertanian. Terima kasih Dr. Zarina Yusof, Pensyarah Jabatan Ekonomi dan Statistik Gunaan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaya bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Okey. Baik, seterusnya kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk kita membawakan gambaran apakah antara yang boleh dipromosikan berkenaan Hari Kebaya Merah tingkat kesedaran bahaya penyakit jantung. Seketika nanti kita akan kembali selepas ini, teruskan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.